wassalatu wassalam ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang demikian Ustaz Ainun, seterusnya Urustia, Spark, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu menyambung kuliah dan tadabbur kita pada pagi ini. Dan pada kali ini kita akan membincangkan surah Al-Humazah. Surah yang dikenali surah Wailul. Kalau kita orang Melayu, surah Wailul. Surah yang menjelaskan tentang mengumpat dan mengeji. Mengumpat dan mengeji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah ini mempunyai 9 ayat yang diturunkan di Makkah. Berkaitan dengan umpatan-umpatan, celaan-celaan, maki-makian yang dilakukan oleh pembesar Quraisy, yang dilakukan secara berdepan. Mereka maki Rasulullah secara berdepan. Umayyah bin Khalaf, Mughairah, maki Rasulullah secara berdepan. Apatah lagi, maki juga berlaku secara mengumpatan secara belakang, depan dan belakang, mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah surah ini yang menjelaskan tentang kecelakaan yang akan menimpa mereka yang melakukan umpatan dan celaan itu. Jadi mari kita baca surah Al-Humazah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Tuan yang dirahmati Allah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat, lagi pencela, di kulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungkan harta itu. Jama'a, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungkan harta itu. Mereka yang kaya lah, dan dikaitkan kaya itu dengan sombong, mengumpulkan harta, menghitung, lalu mereka mengeji, mengumpat orang yang tak sebulu dan tak sealiran dengan mereka. Yahsabu annama lahu akhladah, dan dia mengira bahawa, menyangka bahawa hartanya itu akan dapat menyelamatkannya dan mengekalkannya. Kalla, tak sekali-kali. La yumbazanna fil hutamah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, kamu tahukah apa yang dimaksudkan dengan neraka hutamah? Narullahil muqadah, iaitu api yang Allah Ta'ala sediakan, yang membakarnya dan dia punya
kekuatan bakaran itu sehinggalah sampai ke hati. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguhnya api itu ditutup rapat ke atas mereka fi amadim mumaddadah, dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang, dan diletakkan dalam satu tempat yang ditutup rapat dan diikat pada tiang yang panjang, yang kata lain memang tidak dapat untuk berlepas tangan lagi selepas menerima siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dirahmati Allah, ini cerita surah Al-Humazah, surah yang berkaitan dengan umpatan dan juga kejian. Mari kita tengok apa yang terdapat dalam surah ini. Kecelakaanlah, wailun. Wailun ni ada 3 maksud. Yang pertama, mendoakan celaka kepada mereka yang melakukan perkara-perkara keji. Mendoakan kecelakaan kepada mereka. Maksudnya, bagi pengumpat dan pengeji ni akan mendapat kecelakaan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, wailun ini bermaksud satu tempat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai neraka wail. Yang disebut sebagai neraka wail. Neraka yang salah satu daripada tempat neraka Jahannam, Hutama, Sa'ir, Saqar, dan salah satunya neraka wail. Tak pasti cabang-cabangnya mana, tapi dia adalah satu tempat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wailun likul, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Di mana dalam surah ini disebutkan likulli. Likulli maksudnya ialah bagi setiap. Bagi setiap. Maknanya setiap orang yang melakukan perbuatan mengumpat dan mengeji ini akan mendapat balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian likulli humazatil lumazah. Apakah yang dimaksudkan dengan humazah dan lumazah? Humazah ini ialah celaan umpatan yang berlaku di belakang. Lumazah ialah umpatan celaan yang berlaku di hadapan. Ada satu yang di depan, ada satu yang di belakang. Humazah ni di belakang, lumazah di hadapan. Sekarang ni banyaklah, nanti kita uraikan. Likulli humazatil lumazah, sama ada cacian tu di belakang ataupun di hadapan. Kenapa perlu adanya sifat dan watak-watak orang yang seperti ini? Allah Ta'ala jelaskan, allazi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan mengira-ngira harta ini. Ada 2 sifat kat sini, yang mengumpulkan harta, yang dia kira-kira duit dia. Maknanya orang ini memang berhajat nak jadi kaya dan sentiasa mengira kekayaan dia, dan ada di sana sifat sombong dalam hatinya kerana ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah, dia merasakan bahawa hartanya boleh menyelamatkannya sehinggalah berkekalan. Apa yang kita boleh dapati daripada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini ialah adanya perasaan sombong, besar diri, ataupun dalam bahasa Arab takabur, besar diri. Ada perasaan ujub, ada perasaan hatinya rasa bagus, ego dalam hatinya. Dia merendah-rendahkan orang lain, dia memperkecilkan usaha orang lain. Sehingga tahap mungkin dia boleh maki kepada orang lain. Inilah yang
ditegur secara langsung dalam surah ini. Walaupun ayat ni pada asasnya diturunkan kepada pembesar-pembesar Quraisy seperti mana Mughairah bin Syu'bah, seperti mana Umayyah bin Khalaf, diturunkan kepada mereka, di pengajarannya untuk kita. Pembesar-pembesar Quraisy ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka bukan tak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran dan kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada point untuk memaki, tak ada point untuk menentang, melainkan mereka maki, mereka hamun, mereka tuduh macam-macam. Begitu juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di mana bukan tak tahu. Mereka tahu, diberikan petunjuk dalam kitab mereka. Disebutkan detail tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak menerima kebenaran yang dibawa, lalu mereka menolak. Di sinilah yang kita cuba simpulkan kat sini, apabila wujudnya sifat sombong dalam hati, sikap bongkak, angkuh, rasa tak boleh orang yang rasa kelebihan, menyebabkan mereka akan melakukan mengeji, mengumpat. Sebab itulah disebutkan tentang dengki ini merupakan penyakit yang pertama berlaku di atas muka bumi ini. Iaitu berlaku kepada Qabil bin Habil. Berlaku juga sebelum itu kepada Iblis dengan Adam disebabkan dengki. Maka dengkilah merupakan punca kepada segala-galanya. Yang dilihat dalam ayat ini, yang mengumpulkan harta yang belagak, yahsabu anna malahu akhladah. Dia rasa belagak. Lalu bila merasa belagak ini, kalau bahasa sekarang disebut sebagai narsis. Disebut sebagai narsisism. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia kuat. Lalu dia dengan cara merendah-rendahkan kemampuan orang. Dia nak supaya orang jadi nampak lebih rendah daripada dia. Dia rasa dia yang paling hebat, yang menyebabkan berlakulah apa yang kita panggil mengumpat, mengeji, merendah-rendahkan orang lain, menganggap orang lain tak penting, menganggap orang lain ni tak ada apa-apa. Ini yang berlaku. Jadi walau macam mana pun tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, terdapatlah banyaklah sebab kenapa orang mengumpat, mengeji. Tapi salah satunya ialah merasa dan seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini, jama'a malan wa adadah, dia mengumpulkan harta, dia mengira-ngira, dia belagak, sombong. Inilah penyakit yang perlu untuk dihindari. Jadi secara langsung ayat ini memberikan pengajaran yang besar kepada kita dari sudut mengekang mulut, mengekang perbuatan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik. Walau macam mana pun, ada 6 tempat yang dibolehkan untuk mengumpat. Mengumpat ni ada 2 perkara. Satu di depan, yang kedua di belakang. Di depan secara berdepan dipanggil dengan mengeji, dipanggil dengan menghina, dipanggil dengan maki secara berdepan. Mengumpat ialah kita mengutuknya ataupun kita mencerita keaiban dia, keburukannya di belakang. Sama ada di depan ataupun di belakang. Kedua-duanya tak boleh. Adapun yang berlaku di belakang ini ada 2 perkara, ada 2 keadaan. Sama ada nampak, sama ada betul ataupun sebaliknya. Betul, maksudnya betul lah dia tu kakinya capit, dia tu perutnya buncit, dia tu matanya sepet, dia tu kepalanya teleng, macam-macam lah mengumpat betul. Betul tu dipanggil dengan ghibah. Adapun perkara yang salah, perkara yang tak betul dipanggil dengan buhtan, bukan fitnah. Saya pun dah ulang sebelum ni, dah sebut sebelum ni banyak kali jugalah kan dalam sesi kuliah kita. Bila perkara itu tak betul, kita tak panggil dengan fitnah, tapi kita panggil dengan buhtan. Buhtan ni maksudnya perkara yang tak ada diada-adakan. Perkara yang betul
perkara yang palsu, itu dipanggil dengan buhtan. Tapi orang Melayu panggil fitnah. Ini orang Melayu lah, saya pun tak tahu nak kata macam mana lah. Orang Melayu dia suka menyebut perkataan fitnah dan berleluasa. Tapi apapun hakikat yang sebenarnya dalam kitab, dalam Quran, dalam hadis disebut dengan buhtan, perkara yang diada-adakan. Ada 6 perkara, 6 keadaan yang dibolehkan untuk mengumpat. Yang pertama, membuat aduan apabila dizalimi kepada sultan ataupun kepada hakim ataupun kepada kaunselor ataupun kepada mana-mana pihak lah. Ini cerita yang berlaku kepada isteri kepada Abu Sufyan. Di mana isteri kepada Abu Sufyan ini di mana isteri kepada Abu Sufyan ini telah pun mengadu kepada Abu Sufyan. Dia kata, wahai Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekut. Abu Sufyan ni kedekut. Bayangkan, Abu Sufyan ni kedekut. Ada makan kat luar? Ada tak makan kat luar? Makan kat luar? Tak ada lagi. Kalau ada makan, makan. Saya berhenti pukul 9. Saya kurang pukul 9. Satu ketika Abu Hindun, isteri kepada Abu Sufyan, mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, Abu Sufyan ni bukanlah orang miskin. Dia banyak duit lah Abu Sufyan, orang kaya. Lalu isterinya mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, Abu Sufyan ni kedekut. Boleh tak aku ambil duit dia? Aku ambil duit dia untuk belanja ni, untuk beli makan, beli Abu Sufyan kedekut. Kan? Lalu kata Rasulullah, ambillah apa yang patut padan untuk kamu dan untuk anak-anak kamu, kamu ambillah. Ini kata Rasulullah kepada isteri kepada Abu Sufyan. Maknanya kan, secara umumnya tak boleh mengumpat, tapi kalau membuat aduan kepada pihak yang tertentu, kepada pejabat agama, kepada kaunselor, kepada bos, kepada apa-apalah aduan-aduan yang bukanlah bersifat mengadu domba. Bukan bersifat mengadu domba. Ada yang disebut sebagai mengadu domba. Mengadu domba ni tak boleh lah. Kan? Tapi kalau kan ada dia mengadu domba, dia bagi tahu kat bos dia. Bos, ada orang ni begini. Kan? Jadi tengoklah keadaan. Ada yang boleh dikatakan sebagai mengumpat dan ada yang disebut sebagai aduan. Apabila berlakunya, apabila dizalimi ataupun bila ditindas, maka ini perkara yang perlu yang boleh kita lakukan. Yang kedua, membantu dalam menentang perkara yang mungkar. Ini boleh mengumpat. Bantu kalau kerja-kerja yang tak baik, anak kawan tu dia telah pun buat perkara yang tak elok, kita cerita kan. Tapi kita tengoklah benda yang kita nak cerita tu. Secara umumnya benda ni kalau kita kalau kita tutup tu lagi bagus. Tapi kalaulah tutup itu menyebabkan berlakunya kemungkaran, itu sangat masalah. So bergantung kepada keadaan, kerana kemaslahatan untuk menjelaskan perkara-perkara yang mungkar itu masalahnya lebih besar daripada mendiamkan perkara yang mungkar. Yang ketiga, menceritakan kepada mufti, kepada asatizah. Kalau mufti mungkin kita pun tak tahulah, tapi sekarang ni bolehlah mengaku pergi ke Facebook Jabatan Mufti ke apalah yang boleh, medium yang boleh untuk kita berjumpa untuk kita mendapatkan maklumat ataupun mendapatkan pandangan daripada pihak berkenaan, so boleh. Yang ketiga ialah apabila yang keempat ialah mencegah daripada keburukan dengan menasihati mereka. Bukan seperti mengambil ilmu dia. Okay? Mencegah Islam daripada sesuatu yang buruk. Kita contohnya, kita orang bagi tahulah dia tu jahat. Dia tu bomoh, tapi bomoh ni suka begini. Dia tu, kita nak cegah orang Islam pergi kepada tempat-tempat itu, orang itu, maka dibolehkan untuk kita menyebarkan keburukan ini sekadar yang mampu dan sekadar yang perlu.
Dia ni memang penjahat. Dia ni memang suka menipu. Dia ni suka bohong. Dia ni cakap je, tak cakap lagi kita tahu dah bohong. Kan? Istilah orang sekarang lah. Bukan sekadar bohong. Tak tengok lagi, tak cakap lagi dah tahu dia bohong. Janganlah masalahnya kan. So ini kita mengumpat lah. Tapi mengumpat yang dibenarkan. Menceritakan perihal orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Ada juga yang melakukan dosa secara terang-terang. Dia memang jahat. Memang jahat. Ish, jangan cakap pasal dia ni. Tak, dah. Dia memang jahat. Memang dia. Jadi, iyalah. Tapi benda-benda macam ni pun, tuan-tuan yang mati Allah, kita jelaskan secara berpada-pada. Supaya ini adalah pengecualian. Tapi bila sebut pengecualian ini, kita lakukanlah berpada-pada supaya kita tak terjebak daripada melakukan perkara-perkara yang tak dibenarkan dalam agama. Dalam masa yang sama, kita ada dalam dunia ini, bila mengumpat di belakang ini diistilahkan sebagai anonymous. Anonim ni maksudnya watak dan peribadi yang disembunyikan. Kalau kita sembunyikan diri kita, kita rasa kita boleh cakap macam-macam. Sebab itu orang wujudkan sekarang ni dipanggil dengan fake account. Fake Facebook. Dia buat account Facebook yang fake. Yang palsu. Dia ubahlah nama siapa-siapa. Kemudian daripada akaun Facebook itulah dia maki-maki orang, dia marah orang, dia masuk ni. Ni dilakukan oleh Saitro ataupun cyber trooper yang buat untuk macam-macam tujuan. Sama ada tujuan yang betul ataupun tujuan yang tak betul. Tujuan yang elok ataupun sebaliknya. Jadi perkara ini dilarang oleh agama pada perkara-perkara yang tak baik. Pada perkara-perkara yang motifnya tak baik. Motifnya tak baik. Pada asalnya boleh tak buka fake account? Tak ada masalah buka fake account. Kan? Tapi apa tujuan buat perkara itu? Apa tujuan? Kalau tujuannya elok dan memberikan manfaat besar kepada agama, kepada bangsa, kepada dirinya sendiri, so tak ada masalah. Kan? Macam ada orang nak buka peniaga misalnya, dia malu. So dia buatlah fake account. Bukan gambar dia, bukan nama dia sebenar. Kan? So apa tujuannya? Kan? Kalau tujuannya nak menipu, tak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk bisnes, kalau masukkan gambar dia sendiri, jadi rasa aib, masalahnya rasa mengganggu privasi dia, maka itu lain cerita lah. Tapi kalau dia buka fake account dengan tujuan untuk nak mengganggu orang, nak menipu orang, nak menyebarkan maklumat palsu dan tak bertanggungjawab. Biasanya maklumat palsu-palsu ni tak bertanggungjawab. Dia sebarkan itu dengan tujuan-tujuan yang tertentu yang ni tak dibenarkan dalam agama lah. Ada 3 kategori dipanggil ada 3 kategori yang palsu ni. Ini semua cerita di belakang dan juga di depan. Yang palsu-palsu ni ada 3. Ada 3 jenis. Yang pertama hoax. Hoax ini maklumat palsu. Fraud pun palsu juga. Scam pun palsu juga. Menipu juga. So masing-masing ada perincian masing-masing. Tapi ni semua berkaitan dengan palsu. Mari kita tengok setiap satu daripada perkara inilah. Hoax ini ialah maklumat palsu tapi bukan untuk tujuan komersial. Maklumat palsu, dia nak buat lawak, dia nak istilah sekarang prank, dia nak kena orang, dia buat lawak bodoh, biasanya lawak bodoh lah. Nak menyembunyikan identiti, dia telefon orang, dia cakap ni bunyi macam bunyi kawan dia, bunyi orang perempuan, bunyi orang lelaki masalahnya. Ni hoax. Hoax ini ialah maklumat palsu yang bukan tujuan komersial. Bukan tujuan komersial berbanding dengan fraud. Fraud ini maklumat palsu tapi untuk mendapat keuntungan yang tak sah, yang tidak adil. Yang cara dia ialah
pemalsuan dokumen, pemalsuan pasport, pemalsuan lesen, pemalsuan pengakuan untuk mendapat sesuatu secara tidak adil, secara tidak sah ataupun mengambil hak-hak orang. Ini fraud. Dan yang ketiga adalah kita biasa dengar ni scam. Scam ni penipuan. Penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperdaya mangsa. Untuk memperdaya mangsa bagi mendapat biasanya mendapat duit lah. Mendapat duit. Contohnya telefon daripada pejabat pos, daripada polis, daripada SPRM, daripada pihak berkuasa yang konon-kononnya lah ada hutang lah, ada macam-macam lah yang bertujuan menakut-nakutkan orang dengan tujuan nak memperdaya mangsa-mangsa ni. Ni scam. Macam-macam jenis scam lah. Scam duit, scam cinta, scam macam-macam scam. So ada banyak perkara yang ini tentulah Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala marah, dan tentulah termasuk dalam ayat wailun likulli humazatil lumazah, neraka wil lah kepada mereka-mereka yang membuat celaan, mengumpat daripada belakang, cerita daripada belakang, dan juga yang maki secara berdepan. Sekarang ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kan, orang tiada malu lagi untuk menyuarakan apa-apa yang mereka ingin perkatakan, yang buruk, yang baik. Yang buruk, yang baik tak apalah. Yang buruk cerita tak tiada halangan ataupun tiada sebarang gangguan ataupun tak ada yang boleh menghalang. Ini menjadi masalah lah dengan adanya media baru memudahkan dia punya penipuan-penipuan ini. Okey. Kita balik pada ayat ni. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap yang mengumpat dan juga mengeji, yang mengumpulkan harta dan juga adadah yang mengira-ngira harta. Dia rasa hartanya boleh. Ni cerita orang kaya lah. Orang kaya. Saya baru ni semalam. Semalam pergi buat program orang asli di Bukit Kepong di Port Dickson. Bukit Kepong dia ada Port Dickson, bukan kat Johor je ada. Di Port Dickson. Lalu di kampung tu adalah orang asli ni, tempat di kampung tu kampung kedua terbaik kat Malaysia. Terbaik ke tercantik saya tak ingat, tapi kedua lah kat Malaysia. Cantik lah kampung dia. Lalu pelajar-pelajar ni menurunkan barang-barang dekat tempat berhadapan dengan rumah. Ada orang asli ni, dia buat homestay, besarlah rumah dia tu. Besarlah rumah dia, ada pagar, ada apalah kan. Lalu dia marahnya budak-budak ni letakkan barang sekejap je, nak loading barang, letakkan barang tu, kemudian nak angkat pergi tempat program. So dia marah, dia suruh pindah, sebab macam-macam lah kan. Jadi sembanglah dengan Tok Batin, dia kata tu orang tak nak campur dengan orang. Dia rasa dia hebat lah kot kan. Dia rasa dia hebat. Sampai letak barang kat tempat dia pun sekejap, bukan lama. Dia kata customer lah, macam-macam lah kan. Nak ceritanya kan, baru je semalam berlaku. Semalam kami berprogram di kampung asli ni. Baru semalam. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia rasa bahawa diri hartanya banyak lah kan. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Orang-orang yang bersikap seperti ini, mereka akan dicampakkan dalam neraka hutamah. Hutamah ni maksudnya berkecai. Kalau jatuh macam jatuhnya kaca lah.
Kaca jatuh berkecai. Hutamah tu maksudnya kalau kena hentakan tu habis kecai. Mereka akan dihumpankan dalam neraka Hutamah. Hutamah ni salah satu daripada nama neraka. Jahannam, Lauza, Hutamah. Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Kamu tahukah apa yang dimaksudkan dengan Hutamah ini? Narullahil muqadah. Itu adalah neraka Allah yang dinyalakan. Neraka Allah yang bernyala. Muqadah ni dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang dia punya rasa panasnya bukan sekadar ke kulit, tapi sampai ke hati. Nak ceritanya dia punya darjah panasnya, dia punya kuatnya sampai ke hati. Sampai ke hati ni maksudnya bukan sekadar kulit lah, bukan sekadar kat depan, tapi sentuhannya sampai kat maknanya teruk lah. Besarlah dia punya konsep ataupun dia punya siksaan yang dikenakan dalam neraka Hutamah ini. Innaha alaihi mu'sadah fi amadim mumaddadah. Sungguhnya mereka berada fi alaihi mu'sadah, ditutup rapat. Maknanya macam dalam bilik. Dalam bilik kan macam tempat yang besar lah. Macam satu bilik ni macam kecil lah. Macam satu dewan yang besar, tempat yang besar. Fi amadin mumaddadah, diikat pada tiang yang panjang. Fi amadin, di tiang, amad ni tiang, mumaddadah yang panjang. Fi amadin mumaddadah, dan diikat pada tiang-tiang yang panjang. Amadin diikat, fi amadin mumaddadah, yang tiang-tiang yang panjang. Maksudnya kalau dibayangkan ada tiang diikat seorang-seorang, lalu diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sedia maklum di akhirat nanti selepasnya diazab sampai hancur lumat, habis semua jadi abu, hidup balik, elok balik, buat azab balik, kemudian habis elok balik. Itu yang berlakulah di akhirat nanti fi amadi mumaddadah. Tuan-tuan dan hormati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita sambung bahagian yang kedua, ulasan yang kedua tentang surah ini, yang insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Semua kalau ada apa-apa yang ingin dibangkitkan dalam pada sesi pada pagi ini, dipersilakanlah. Kalau ada apa-apa yang nak kita bincangkan berkaitan mengumpat, mengaji, mengumpat yang diharuskan, so dipersilakan untuk kita berbincang pada pagi ini. Ya, mungkin ada yang nak bertanya, berkongsi, dan bolehlah diajukan kepada Fazil Ustaz. Dipersilakan. Okay. Diam ni Ustaz, maknanya dah jelas ni kot. Diam je. Kan? Yang ruang chat pun? Ya? Ruang chat pun tak ada? Tak ada ruangan chat pun tak ada Ustaz. Okay. Rasanya kita berhentilah dulu Ustaz untuk sambungan seterusnya nanti insyaAllah. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Dr. Muhammad Faisal yang sudah berkongsi ilmu melalui Tadabbur Surah Al-Humazah ini, yang mana ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela dan suka mengumpulkan harta dan bakhil dari mengeluarkan haknya sehingga melupakan hari akhirat. Dan itu kita ni mintalah pertolongan dari Allah SWT daripada sifat buruk sebegitu. Dan semoga ya Allah SWT kabulkan amalan kita dan bukakan, cerahkan hati kita untuk menerima panduan dan hidayah daripada Al-Quran ini yang dapat membawa kita ke syurganya kelak. Dan semoga ini memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman yang sahih dalam memahami syaratnya, dan semoga dapat bermanfaat daripada kita, dan semoga kita dapat mengambil pengajaran dan ibrah daripadanya. Dan Ustaz, kita insyaAllah kita ada sambungan lagi ya para jemaah sekalian. Jangan lupa minggu depan. Dan Ustaz, kita tutup dulu tadabbur ini dengan surah Al-Asr dan apa ni? Okey, Ustaz, kita tutup dulu majlis ini dengan tasbih kafarah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan para jemaah sekalian. Jumpa lagi.